Buat apa? Ya saya atawakau biha ala ghanami. Kata dia, waktu aku letih-letih mengembala kambing, aku bertelekan atas dia. Buat tongkat. Pasal tongkat Nabi Musa dia macam ni. Cabang ni. Macam cabang plastik tu. Tongkat. Betul? Kalau ada pucuk-pucuk kayu yang dia tak sampai, dijadikan tu sebagai tempat kait dia. Pergi makan kambing dia. Nak halau kambing, lari macam mana? Ambil kayu. Ahush biha ala ghanami. Waliya fiha ma'arib ukhra. Dah beberapa kegunaan lain. Dia pun tak tahu tongkat dia akan jadi ular. Allah Taala perintah apa? Alqi ma fi yaminika ya Musa. Kau campakkan apa yang di tangan kau. Campak. Allah Taala bawa. Fa'alqahu fa idza hiya hayyatun tas'a. Ada Quran sebut fa idza hiya thu'banun mubin. Campak. Tengok jadi ular besar. Dia pun terkejut dengan ular yang jadi dengan tempat tongkat dia. Tak apa tuan. Ini keadaan yang berlaku pada Nabi Musa. Bagi contoh, yang kata mukjizat, dia sendiri dia tak tahu benda tu boleh jadi mukjizat. Tok Bomoh sekarang macam mana? Saya tak payah hurai. Saya nak sebut tentang CP yang ulama kita dah sebut. Satu, kalau benda-benda tu nak tengok dia atas batil ataupun tidak dia, benda-benda pelik luar biasa tu bukan dia usaha nak buat. Itulah kaedah dia. Kalau kata memang dia bukan usaha nak buat, cuma di atas formulasinya, bacalah ayat Quran begini. Syaitan akan lari, dia akan keluar. Yang ni dia akan hilang gangguan. Kalau memang dia pun kata saya pun tak tahu buat apa, saya hanya membaca je. Nanti pun baca ruqyah. Bismillah. Habis? Dekat tu saja. Tapi kalau macam dia ada power sehari dia tarik, ambil handset, pegang tu. Tuan buat. Buat keluar lagi. Tuan nak tengok apa hasil dia. Siap buka. Okey, ambil poset pegang. Tuan, inilah hantu handset. Tengok. Siap boleh tunjuk hantu handset. Pasal apa? Pasal dia gangguan. Telefon je saja dia. Main mana tu? Pelik-pelik lah tu. Macam mana pun pelik-pelik tu. Main mana tu? Dengan jin mesti jin. Jin memang jin lah tu. Jangan tak tahu. Dia lah jin. Cuma nak boleh jadi haram tak haram tu, panjang nak sebut tu. Tapi sekadar saya nak sebut kata, atas kata mujizat, dia bukan mujizat. Jadi asal nak bicara tentang Harut dan Marut tu, Harut dan Marut ni untuk mengajar sihir. Jadi pasal apa? Supaya orang boleh kenal mana yang sihir, mana mujizat. Pasal mujizat bukan boleh dipelajari. Jadi kalau ada pun memang dia jin. Kalau dia kata saya tak sahabat dengan jin, tapi ada khadam yang boleh saya suruh untuk membuat sesuatu. Khadam tu siapa? Malaikat. Malaikat tak ikut perintah kau. Malaikat ni la ya'sunallaha ma amarahum. Hijaz tak derhaka pada Allah Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala perintah, dia tak derhaka perintah Allah Ta'ala. Perintah engkau siapa nak perintah dia? Dia hanya taat pada Allah Ta'ala. Okay, sekali lalu untuk menunjukkan kata asal nak cerita tu kepada Harut dan Marut. Jadi tugas dia mengajar sihir, mengikut apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Selesai tugas dia, dia baliklah. Macam mana Allah Ta'ala suruh dia balik. Macam mana tu, cerita lanjutnya ada benda yang tak dimaklumkan ke kita. Tapi sekadar yang ada dalam Quran tu, kata wa ma unzila alal malakain. Malakain tu malak tu, malakun, malakani, malakain. Malakain yang maksudnya dua orang malaikat. Badalnya Harut wa Marut. Jadi masyhur sebuah ulama, Harut dan Marut ni ialah dua malaikat. Pasal memang lafaz Quran tu malakain tu ialah dua orang malaikat. Baik. Jadi perhati sikit tuan tu. Ada ciri yang dah sebut, dan nak perhati tu tak mana nak tengok mana hak mengarut tu. Ada orang kata macam ni, Harut dan Marut itu malaikat yang turun ke bumi mengajak ilmu sihir dan berzina dengan perempuan, maka diazabkan keduanya hingga hari kiamat. Okey. Tuan-tuan Cam tengok, mana yang karut tu hak mana? Berzina atau karut? Lagi apa? Diazab atau kira berzina dengan perempuan. Dia berzina macam mana? Tentang Harut dan Marut, betul ada malaikat Harut dan Marut. Harut dan Marut ni malaikat, betul tak? Betul. Turun ke bumi, betul? Betul. Mengajar sihir, betul? Betul. Berzina, tu merepek. Tu yang merepeknya. Berzina dengan perempuan, kelakar. Jadi seolah-olah malaikat ni jantanlah. Pula tu kena azab. Malaikat kena azab. Malaikat tak ada haka pada orang Ta'ala lah. Takkan kena azab. Ada pelik ni. Hingga hari kiamat. Baik. Kalau ada orang dia nak betulkan cerita ni, kata dia tak mustahil Allah Ta'ala nak bagi nafsu pada malaikat. Nak macam mana? Convert kan malaikat menjadi manusia. Tak mustahil. Macam mana boleh Allah Ta'ala convertkan manusia jadi binatang?
Okey tak? Betul? Tuan terima lah cerita tu. Jangan buat merepek weh. Ni. Dia ada benda-benda yang istilahnya convert tau, tapi ada istilahnya penaklukan akal di situ tak betul. Kan? Malaikat. Memang Allah Taala ada doktrin yang tu yang kata kita kena mengaji betul-betul bab malaikat dia. Jangan duk silap tu. Akidahnya telah diajar mengikut kaedah Ahli Sunnah wal Jamaah dan dasarkan semua nas yang ada, tidak akan ada apa-apa malaikat yang Allah Taala convert bagi jadi manusia. No. Convert dengan jadi manusia ada bernafsu laki perempuan sampai berzina, sampai kena azab. No, impossible. Impossible. Pasal itu bukan fakta kejadian malaikat. No. Pasal apa? Itu fakta yang termaktub dalam kisah-kisah berdasarkan Quran, berdasarkan hadis. Memang tidak akan ada malaikat yang jadi manusia. No. Sampai bila? Takkan ada. Satu apa-apa fakta sepak lah. Macam mana kita sebut fakta tentang berakidah yang telah termaktub dalam Quran hadis apa dia? Selepas Rasulullah tidak akan ada Rasul baru yang dilantik. No, takkan ada. Walaupun pandang nisbah kuasa Allah Ta'ala, boleh tak Allah Ta'ala lantik Rasul sekarang yang tengah manusia sedang kelang kabut ni, tak tahu pedoman ni, hantar seorang Rasul untuk penyelamat umat? Boleh tak? Nisbah boleh tak? Dia ada kuasa? Ya, betul? Yang dia kata Nabi Muhammad akhir zaman tu nak buang mana? Nabi Rasul penyudah penutup bagi Rasul tu nak buang mana? Nak campak mana? Jangan bagi ada berlaku kontradiksi antara fakta-fakta syariat. Satu kena ngaji akidah mengikut apa fakta yang telah termaktub dalam syariat. Apa dia? Tu kena ngaji elok. Yang tu yang istilahnya kena mengaji akidah mengikut akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Apa-apa penaklukan akal yang menyanggah daripada apa yang ada dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, sepak lah. Ada Rasul selepas Muhammad, sepak lah. Ada pula tolak hadis, sepak lah. Tolak Quran hadis lagi, pernah ajar tu bukan sepak. Sahabat dimaktubkan cerita dalam Quran, Allah Ta'ala puji sahabat, apa-apa paki sahabat, sepak lah, perempuan sepak lah. Pasal apa? Salah, tak betul ya. Takkan ada fakta yang bercanggah hanya dalam Quran. Betul Quran kata malaikat tak ada neraka pada Allah Ta'ala. Mana ada ayat-ayat yang memansuhkan hukum tersebut? Bila tak ada. Ini malaikat Harut dan Marut tak jadi manusia, tak ada berzina. Ada pula sambung cerita dia berzina kena azab, dan bila dia berzina tu, perempuan tu yang dia berzina tu disumpah boleh naik ke langit pasal dapat keistimewaan belajar sihir dengan Harut dan Marut. Lepas tu dia naik sampai langit ke berapa, disumpah jadi bintang Zuhrah. Lagi kelakar. Bunyi pelik-pelik kan. Satu tuan-tuan baca buku-buku cerita, hati-hati tu. Buku cerita kita kadang-kadang benda-benda yang tak talpis dengan akidah tu. Kadang-kadang bunyi cerita macam-macam, tapi macam mana kita tengok bab Rasul lagi lah. Cuma kita ni tak jumpa lagi bab Rasul. Nak kata ada cerita-cerita, kadang-kadang bunyi cerita Islam. Tapi penulisnya tak pernah mengaji akidah. Cerita dia bunyi Islamik lah, cerita malaikat Harut dan Marut, tapi dalam tu ada cerita yang mengarut. Berzina tu mengarut. Okey? Jadi kita nak fokus tu yang mengarut tahu mana? Tentang berzina dan kena azab. Hak tu mengarut. Cerita mengarut, hak tu lah yang mengarutnya. Sekali lagi sebut tentang kata Harut dan Marut tu malaikat ni turun ke bumi, dia menyerupakan diri dengan manusia, dia mengajar ilmu sihir, itu ya. Dan kalau ikut cerita dalam Quran, memang dia nak mengajar tu, setiap orang dia nak ajar sihir, dia akan kata innama nahnu fitnatun fala takfur wala yu'allim wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Tidak ada seorang pun daripada manusia yang datang pada dia untuk belajar ilmu sihir, melainkan mereka akan kata innama nahnu fitnah, kami ni sebagai ujian pada manusia only. Atas jadi tester, sebagai ujian, nak menguji. Jadi nisbah ilmu dia ajar, tapi siapa amal dia laksana salah. Pasal knowledge itu untuk membezakan antara sihir dan mukjizat only, bukan untuk diamalkan. Siapa amal buat benda tu, buat benda jahat tu, salah, haram, berdosa, ada bab nanti, sehingga ada istilahnya pengabdian diri kepada selain pada Allah Ta'ala, ada buat benda-benda yang menyanggah dengan hukum syarak, ada bab-bab boleh jadi murtad. Siapa amal salah. Kalau kata belajar just for knowledge only, itu tak salah. Satu dia ajar. Jadi itu yang dia kata wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Kami ni adalah sebagai ujian. Mengajar, lepas tu siapa buat salah. Sikit kalau masih bab tu tuan-tuan. Pasal bab-bab ni pengalaman saya ngajar, ada orang dia tak boleh terima kenyataan tu. Malaikat ajar ilmu sihir. Macam mana lah malaikat boleh ajar ilmu sihir? Tak salah ke ajar ilmu sihir? Tengok saya sebut macam ni, belajar ilmu sihir salah.
Buah pi itu. Macam mana untuk mencegah mengandung, sebut pi lah, kotor lagi nak sebut kan. Pakai kondom, tak pakai kondom, campak benih di luar bekas. Faham tak saya sebut tu? Itu ilmu seks lah tu. Macam mana nak mengelakkan boleh klimaks awal. Saya kata panjang lah tu, cukup lah. Macam mana pun ada dalam kitab tu, ada bahas tu, ada bicara tu satu. Untuk belajar macam tu, nanti orang berzina, jadi dia tak lepas benih, lagi dia zina banyak-banyak, tak mengandung. Orang pandai ilmu tu bukan untuk bagi engkau cara kaedah berzina. Ilmu tu kaedah kalau kau tahu nak merancang, ikut kau lah macam tu. Tapi bukan itu kaedah. Dengan ilmu tersebut, maka kau jadikan ilmu tu untuk kau berzina. Bangang namanya. Siap, selesai. Nak sebut apa? Belajar ilmu tu sekadar untuk knowledge. Janganlah buat untuk pergi buat benda maksiat. Kita buat tu untuk tahu dari segi peraturan kejadian, fakta kejadian, nisbah sihir fakta kejadian, terutama kalau nisbah sihir ni, kalau masuk dalam kitab bahasnya ilmu sihir ni, siapa yang boleh belajar? Antaranya disebut hakim, qadi. Kalau dia adalah satu kes pembunuhan yang berlaku dengan sebab sihir, dengan sebab santau, ataupun macam-macam lah nama sihir, vudu ke, santau angin, santau apalah, tak pandai nak kata sebut tu, santau bola bahasa-bahasa tu kan. Jadi memang, macam mana nak boleh buktikan memang orang yang buat santau ni lah orang ni? Dia tak dapat tidak, mesti dia tahu, dia ada knowledge kat tu. Siapa yang menghantarnya? Takkan ada orang yang hantar mesti macam ni, yang ni lah orang hantarnya. Kalau macam ni mesti orang ni menghantar. Sagi panggil dia bicara betul macam ni, ini ciri dia. Dia ada ilmu untuk memantau, untuk tahu tu. Tipu pun dia boleh tahu ilmu sabab-musabab dalam bab sihir, sehingga dia boleh sabitkan engkau lah yang buat, engkau yang bagi arahan, engkau yang buat patung, kau puja tu, kau jampi macam ni, cara engkau, untuk dengan bantuan jin, ada sihir, macam ni, kau kepak kepala dia, mati orang tu. Maka engkau dijatuhkan hukum bunuh. Hakim boleh belajar tu. Tapi hakim pun dia belajar, dia bunuh orang pula dengan tu. Out. Dengan hakim boleh out. Macam mana pun nak sebut, tang kata, boleh ke belajar ilmu sihir macam tu? Belajar atas dasar macam tu tak apa. Tapi macam mana pun, bahaya tak belajar dia? Bahaya, bila bahaya, tak usah belajar lagi bagus. Tak usah belajar lagi bagus. Tambah kita tak ada kena mana. Tuan-tuan jadi hakim kan? Jadi qadi. Apa pun tak ada. Apa pun tak tahu ya. Tak payah. Macam mana pun saya sebut tu untuk kalau ada orang ada masalah-masalah tu lah, macam mana lah malaikat ajar ilmu sihir. Ajar ilmu sihir bukan supaya dia amalkan ilmu sihir, tapi supaya dapat guideline. Macam mana nak faham mana yang sihir, mana yang bukan sihir, mana yang mukjizat. Baik, selesai. Jadi yang karut itu cerita tu adalah berzina dan diazab. Yang tu mengarut. Maka inilah kata dia cerita tentang malaikat ni sampai pada tahap berzina dan sampai kata dia azab di akhirat esok, sampai hari kiamat esok. Inilah cerita yang diceritakan oleh orang Yahudi, dan yang sebenarnya bukan begitu. Yang bukan begitu tu tak mana? Yang bukan begitu tu. Tak zina dan azab. Tak ada bab zina. Pasal malaikat mana ada zina? Pasal malaikat berzina, tuan-tuan kena muskil dia siap. Malaikat berzina. Buat plan. Saya buat misal ada kereta Proton tu, saya naik kereta Mercedes. Tuan-tuan ada Viras tu. Jangan duduk dekat, nanti kereta Mercedes tu zina, kereta viral. Kelakar tuan-tuan. Apa bangga cerita ni? Kita Mercedes zina. Kita Mercedes pun tak ada jantam Cina kan? Malaikat tak ada jantam Cina. Habis-habis cerita macam mana tuan-tuan muskil kereta tu berzina. Macam itulah sepatutnya. Lagi hebat tuan-tuan kena muskil cerita Harut dan Marut ni berzina. Lagi lah muskil. Okey, siap. Saja bagi penakalan akal sikit macam tu. Baik. Selesai tuan tu. Jadi tentang kata malaikat Harut dan Marut, Harut dan Marut tu malaikat, dia mengajar sihir, selesai. Habis sebab tu. Habis tu. Okey, sikit lagi nak sebut. Dan kata setengah ulama, Harut dan Marut itu adalah manusia. Maka dinamakan malaikat kerana solehnya. Okey, ni satu riwayat lain. Dan sebahagian ulama tafsir menafsirkan macam ni. Yang tadi dah selesai lah. Atas kata dia malaikat, tak adalah cerita berzina lah. Tak ada. Selesai. Memang tak cerita zina tu tak ada. Baik. Kata setengah ulama, Harut dan Marut itu manusia, bukan malaikat. Jadi di atas kata Harut dan Marut tu bukan malaikat. Nanti orang petikai lah. Pasal apa? Pasal lapas Quran sebut dengan perkataan malaikat. Yang ni sikit saya nak syarah tuan-tuan dalam bentuk bahasa. Nanti tengok macam mana ulama
dia selesaikan atas pendapat, macam mana dia tanggungan supaya ayat Quran tu tak jadi salah, tak berlaku kontradiksi antara lafaz Quran dengan pendapat yang mengatakan bahawasanya Harut dan Marut ini adalah manusia. Pasal pendapat yang mengatakan bahawasanya Harut dan Marut ini manusia adalah pendapat ulama-ulama tafsir yang kuat juga. Tapi sampai berzina apa tu dah lah, tu mengarut, tu jaga elok-elok. Mengarut tumpah jadi bintang apa, tu merepet. Ada pun nak kata tentang Harut dan Marut itu, ada yang mengatakan bahawasanya mereka adalah bukan malaikat tapi adalah manusia, yang manusia Allah Ta'ala bagi ilmu untuk mengajar sihir. Ada ulama tafsir yang mengatakan itu. Macam mana pun atas pendapat yang lebih senang supaya tak jadi masalah apa-apa dalam akidah, mengatakan bahawasanya Harut dan Marut adalah malaikat, selesai. Macam mana pun dia sebut tadi, ada setengah ulama tafsir lah, bukan ulama contemporary. Dia kata Harut dan Marut itu adalah manusia. Baik. Saya nak sebut macam ni, ayat Quran sikit. Ayat Quran tu disebut wa ma unzila 'alal malakain. Kalau kita belajar bahasa Arab, malakain tu dia tasniah daripada malakun. Malakun, malaka ni, malakai ni jamak dia, plural dia atau jamak muzakkar salim ialah malaikah. Malaikah tu jamak, plural dia. Jadi malakun, malaka ni wa ma unzila 'alal malakain. Jadi malakain tu dua malaikat. Baik. Lafaz Quran sebut dua malaikat, dan malaikat tu dibadalkan dengan Harut, Marut. Istilah badal ni Arabic punya grammatical punya istilah lah. Saya sebut tu, tuan-tuan faham-faham lah, tak faham pejam lah sikit. Okey. Jadi maksudnya siapa dua malaikat tu? Harut dan Marut. Baik. Dia tak pendapat yang kata dia manusia. Macam mana boleh kata pendapat ni manusia sedangkan Quran sebut malaikat? Yang tu disebut belakang ni. Dikatakan malaikat dalam ayat Quran itu bukan pasal dia malaikat, tapi kata malaikat pasal dia soleh dan sangat taat. Maka diistilahkan mereka seolah-olah malaikat dari sisi sudut taat kepada Allah Ta'ala. Jadi ayat tu seolah-olahnya macam ni, wa ma unzila 'alal malakain, dan apa yang diturunkan ke atas dua orang manusia yang solehnya seumpama malaikat, namanya Harut dan Marut. Ayat Quran tu boleh dierti dan ditafsirkan begitu, pasal dia tak ada lafaz taukid untuk mengertikan malaikat itu mesti malaikat dengan pasti. Jadi boleh ditanggung dengan makna manusia atau jalan majazi, sebut malaikat tapi sebenarnya manusia, cuma dibahasakan malaikat atas jalan musyabahah kerana ada penyerupaan dari sisi sudut soleh dan sangat taat pada Allah Ta'ala, yang mereka ni dianggap sebagai malaikat. That's all. Tu atas pendapat lah, pendapat yang kata dia adalah manusia. Saya syarahkan tu pun untuk menunjukkan kalau kita faham bahasa Arab mesti berlaku kontradik antara manusia dengan malakain. Macam mana boleh bagi hurai tu? Dia istilahnya takwil. Macam mana pun atas kaedah ulama, ayat tu tak ada sebab untuk mentakwil, pasal tak ada benda yang menyebutkan mustahilnya untuk malaikat mengajar sihir. Lebih baik pakai makna asal dia. Malakain itu adalah malaikat Harut dan Marut. Tak payah takwil, pasal tak ada sebab untuk memalingkan makna dia daripada makna asal. Pasal memaknakan pada malaikat, dia tak menyebabkan jadi mustahil dan tak munasabah untuk diterima akal kata malaikat mengajar sihir. Itu bukan benda yang mustahil, itu bukan benda impossible dalam bab syarak. Berbanding dengan kita ada bicara bab ketuhanan dulu, ayat-ayat sebut tangan, yadullah, bal yadahu mabsutatan, ada sebut dengan wasna'il fulka bi'ayunina, mata, ada kullu syai'in halikun illa wajha, sebut wajha, muka Allah Ta'ala. Muka tu bila faham muka, faham juzuk dan anggota, dia masalah. Yang tu ulama takwil. Tu takwil. Ni malakain tak ada masalah untuk faham dengan makna malakain, tak payah takwil. Bab takwil pun kalau bab khas, tuan-tuan kena ngaji bab sekolah tu. Macam mana pun saya nak sebut tu, ada benda yang dah belajar. Cuma hari ni nak belajar bab malaikat ni, saya sebut ke takwil tu tak payah takwil. Pasal apa? Pasal tak ada sebab untuk ditakwil kan. Pasal kaedah bahasa Arab ni, apa-apa apabila tidak ada sebab untuk memalingkan makna asal itu kepada makna asal, biarkanlah makna asal itu dipakai kepada maknanya, lebih baik daripada ditakwil kepada makna yang lain. Ada kaedah penafsiran macam tu. Kalau tuan-tuan tak pernah belajar, memang bab tu orang-orang mengaji khusus bab ilmu tafsir saja yang akan belajar dan mendalami bab tu. Tuan-tuan tak biasa belajar bab tu, memang tuan-tuan tak apa nak kecap saya punya apa saya cakap. Kalau boleh cakap, boleh kecap, bagus. Bagus. Macam mana tak apa nak kecap, tanya. Baik. Jadi asal yang sebut, ada pendapat mengatakan bahawasanya Harut dan Marut itulah manusia yang dinamakan malaikat kerana solehnya manusia itu. Macam kita sebut wali, dia ni wali macam Nabi lah. Bukan dari sisi sudut wahyu, tapi sudut
soleh dan taat. Baik. Selesai itu, pampingan sikit lagi. Bermula malaikat itu amat banyak. Tiada kita ketahui bilangannya mereka itu, melainkan Allah Ta'ala jua. Kita sebut fakta itu tadi. Allah Ta'ala jua yang mengetahuinya. Hanya yang wajib kita mengetahui dengan tafsirnya, satu-satu ada 10 malaikat sahaja. Tahan dulu. Ada soal? Tentang, ya. Ya. Oh, David Copperfield. Oh. Ya. Ilmu apa? Memang jin lah tu. Kalau ikut, pernah saya terbaca satu buku. Ini pun buku lah, yang dikarang oleh Muhammad Isa Daud, tak silap saya. Isa Daud, tak silapnya nama itu. Dia tajuk dia Misteri Bermuda Triangle punya. Ada cerita dalam tu. Dalam buku tu dia disebut David Copperfield. Yang tu kira salah seorang pengkaji lah. Dia cerita tentang David Copperfield. Ikut kajian dia, kata dia memang David Copperfield ni antara kehebatan dia boleh buat benda-benda pelik luar biasa macam tu kerana dia ni ada bersahabat dengan salah seorang daripada jin Ifrit. Wa qala ifritu minal jin. Ifrit ni salah satu golongan jin, dan dia ni jin besar, gedebe. Pula tu dia punya keupayaan fizikal dia tak macam jin lain. Satu dia boleh buat, kan dia buat show dulu kan, apa, the Statue of Liberty tu kan, dia buat satu replika kat studio yang original punya tu dengan lampu spotlight duk suluh. Dia boleh ambil dia punya kain apa kan, dia tutup macam ni, betul, abra apa dia, betul, dia tarik ni finish. Yang dalam studio tu finish, yang betulnya pun finish. Siap kata bah helikopter boleh lalu lagi. Kalau hilang, tak kehilangan pandangan mata, tak apa. Helikopter tak melanggar. Jadi bukan bagi kabur mata, bukan kamera trick. Tak, bukan camouflage kan dia, supaya tak dikelihatan. Tak. Hilang betul. Hilang, finish. Tak ada. Yang dekat studio pun siap. Tak ada. Original pun yang kata bang helikopter dia lalu. Oh my god. Oh, that's miracle. BP lah yang tu kan. Itu yang saya tengok ni dalam TV. Zaman aku lah mendengar lagi rasanya. Zaman saya sekolah mendengar tu. Lah ni tak bunyi dah lah. Dari Copperfield tu. Tak ada dah. Tapi kalau sebut tu, apa tu? Jin lah. Kena buat tembok negeri China. Dia tunjuk macam mana dia boleh lari tembok negeri China tu. Dia lari. Dia tembok hilang. Masuk macam kita tengok cerita filem putih tu lah. Macam cerita kartun tu. Masuk. Boom, keluar sana. Wow, jin. Siapa pergi belajar boleh buat hebat pada dia lagi. Wah, itulah sihir, itulah jin. Kalau tak sihir pun jin. Dan jangan tak tahu, yang David Copperfield pun bukan David Copperfield, jin lah tu. Manusia tak akan boleh hilang itu, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau langgar cermin mesti tembus ya. Bang, pecah cermin tu. Yang boleh tembus kat dinding pun jin dia. Tu pun jin pun kadang-kadang dinding ada benda dia tak tembus kan. Jangan kata hantu boleh tembus dinding, tak. Jin ni kelemahan dia tau. Pasal sebut dalam syarak macam ni kan. Ni kalau ada gelas, kita malam-malam katalah tak ada tudung, apa keadaan nak tutup dia? Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak masuk. Cuma bagi betul dengan syarak, buatlah apa-apa yang syarak suruh. Ayat kursi apa dan sebagainya. Yang kita yakin Allah Ta'ala melindung, dan walaupun pintu buka, air terbuka, jin tak masuk. Satu, tuan-tuan jangan takutlah tutup rumah, nanti jin boleh masuk, dia boleh tembus dinding. Ni tengok cerita drama banyak ni. Akidah tak mahu mengaji. Lu takut jin. Tambah lepas tengok cerita hantu apa-apa kan. Punyalah takut, nak tidur pun nak pergi bilik air pun takut. Jomlah. Banyak tengok cerita iblis dengan setan gitu. Sikitlah macam tu kan. Jadi dia kata siapa David Copperfield tu memang jin lah. Maksudnya dia bersahabat dengan jin tu. Satu dia buat benda pelik-pelik. Satu lagi besar jin manusia ni, kalau dia kawan, manusia ni dikawan dengan jin lagi besar pangkat dia, lagi hebat dia. Satu manusia yang kalau katalah Tok Momo ni, dengan Tok Momo ni, kalau Tok Momo ni hak cerai bobi bahasa cerai kan. Cerai hak ni jin dia power punya. Hak cerai ni, kalau katalah hak ni dia asalnya dia hantar orang kan. Jin dia hantar. Jin dia buat tu
Pergi Tok Bomoh ni. Tok Bomoh ni power punya. Mampu jin dengan tu. Jadi menang Tok Bomoh ni pula. Tok Bomoh ni pula duduk dekat pesakit tu. Jin dia. Lagi masalah tak selesai juga. Untuk pergi jumpa Tok Bomoh lain lah. Sampai jumpa Tok Bomoh yang ada jin power lagi. Barulah boleh hilang ni. Yang tu yang duk gaduh cari Tok Bomoh tu. Pasal apa? Nak cari mana jin power? Kita pula tak tahu jin mana. Untuk gunalah ayat macam ni. Kita ni ikhtiar orang salah bagi lelui. Habis mampu yang. Padahal benda tu tak dibenarkan dalam syarak. Tak disuruh kita berubat dengan cara gitu. Apatah lagi dengan istilahnya nyata jelas kejinannya. Kalau bahasa jin tu ataupun sihir. Satu CP saya ada sebut sekali lalu tadi. Macam mana untuk mengenal mana yang dikatakan sihir jin dan mana yang dikatakan karamah maunah. Kalau sikit lagi kalau saya sebut ayat mudah tuan. Kalau andai kata perubatan yang macam dia orang nak buat tu lah kan, yang tu adalah kaedah perubatan syarak. Orang yang sepatutnya yang pakar dalam bab-bab perubatan itu adalah ahli ulama. Tapi kita tengok ahli ulama tutup guru tak ada pun pakar bab tu. Yang pakar banyak benda macam tu apa? Hak mana hak bodoh duk lari dalam semak tu. Walaupun bertitle maha guru, tok guru apa guru. Digelar wali lah apa. Kadang-kadang berjubah, berkepiah, bersorban. Tapi semayang tak, Jumaat tak pergi. Ilmu akidah pun tak tahu. Rokok tak tinggi. Siapa yang kena tu nasib baiklah. Okey. Sikitlah usik-usik buat tu. Nak sebut apa? Itu kaedah-kaedah nak kenal lah mana yang hak, batil. Tapi rasanya asas soalan tu jawab tu David Copperfield tu. Ada lagi soalan sekitar tu? Masa Adam diciptakan, perintah sujud tu kan. Kalau ikut perintah sujud, tapi maksud sujud tu bukan sujud menyembah muka ke lantai, tapi dengan mana hormat, beri penghormatan. Ya, saya tahu. Adakah diperintah tu pada malaikat kan? Masyhur sebut ulama disebut dalam Quran tu memang lafaznya malaikat. Kan disebut wa yaqulna lil malaikati isjudu li Adam. Ingatlah ketika kami berkata pada malaikat. Lafaz Quran memang tu. Tapi masyhur sebut ulama sebut tu malaikat. Tapi termasuk dalam tu adalah iblis, jin. Dan jin yang ada pada masa tu pun kalau ikut yang jadi yang duduk dalam kelompok malaikat adalah iblis. Jadi iblis termasuk dalam perintah untuk beri penghormatan itu. Kalau sikit, jadi soalan tu tanya pasal nak dapat kepastian adakah disuruh ke siapa tu. Dari segi pernah mengajar tu memang kalau ikut ada cerita lah. Ada riwayat yang mengatakan bahawasanya iblis ni asalnya ialah guru malaikat. Macam mana pun dia iblis, dia daripada api, dia bukan nur. Yang malaikat adalah nur. Nur tak ada haka pada orang Taala pasal dia malaikat. Tapi iblis pada api ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang derhaka, ada nafsu. Tapi jin itu jin lah. Malaikat tak ada nafsu. Satu bila perintah taat, malaikat semua taat. Tak ada seorang pun yang kecuali. Yang kecuali siapa? Iblis. Pasal iblis bukan jin. Apa saya sebut ni? Iblis bukan malaikat. Tapi atas kata adakah termasuk? Ya. Sikit lagi kalau saya sambung tu. Pasal saya dulu pun ada pengalaman orang tanya bab tu. Pasal dia kata mana pula jin termasuk dalam bab suruhan? Pasal suruh malaikat tu. Yang ni yang kata kena ngaji bahasa tu. Pasal bahasa Arab, berapa banyak bahasa yang kadang disebut sesuatu, maksud dia kumpulan ramai, tapi fokus pada golongan sikit. Yang disebut yang itlaqil juz wa iradatil kull. Maksudnya sebut sebahagian tapi maksud dia ramai. Tuan kalau buat misal, cuma yang ni tuan-tuan kena ada knowledge dalam Arab sikit lah. Tak ada pun dengar saya sebut sekali lalu misal. Misalnya ayat perintah sembahyang, orang Taala sebut macam mana? Aqimus solah wa atuz zakah. Aqimu. Asal bahasa Arab, aqimu ni dia untuk orang lelaki je. Pasal aqimu tu daripada fi'il amar asalnya qama wa dha'af ala aqama. Aqama yuqimu iqamatan fa huwa muqimun wa dzaka muqaman aqim. Fi'il amar dia aqim, aqima, aqimu. Sepatutnya aqimi, aqima, aqimna. Sepatutnya kalau nak perintah laki perempuan sembahyang, ayat Quran mesti kena sebut macam ni. Aqimus solah, aqimu wa aqimnas solah. Wahai lelaki sembahyang, wahai orang perempuan pun sembahyang le. Tapi Quran sebut apa? Aqimus solah, wahai orang lelaki sembahyang. Faham sekali lalu, orang perempuan tak payah. Inilah kepala otak kasih Ahmad ni.
Kesiamat ni ya. Dia bodoh. Yang tu yang dia kata Quran kena tafsir semula. Pasal dia bodoh. Dia faham just word by word. Literally word by wording dia word by word only. Translate one word by word only. Dia tak tengok what's the meaning. Kalau ikut macam kita bagi salam pun, Assalamualaikum. Kum tu untuk seorang ramai? 2 orang. Ramai, lelaki perempuan. Kum. Takkan tak nak belajar Arab langsung kot. Ilaika seorang kan. Salamun alaika, ilaika, ilaikuma, ilaikum. Perempuan ilaiki, ilaikuma, ilaikunna. Sepatutnya perempuan macam mana? Assalamualaikunna. Jumpa perempuan seorang, Assalamualaiki. Tak. Assalamualaikum. Sebut kum. Seorang pun kum, lelaki pun kum, perempuan pun kum. Pasal apa? Itu lafaz syarak yang datang. Tak ada Assalamualaikum, tak ada untuk bagi salam lah. Nak sebut tu tak bagi salam tu. Jadi kalau ada orang pandai kata Assalamualaikum, tak payah jawab. Tak betul lafaz syarak. Lafaz syarak walaupun seorang kum, walaupun perempuan kum. Tak payah pandai lah buat macam ni. Jumpa orang perempuan Assalamualaikum assalam. Bengong apa? Dia tak faham hukum syarak yang mana sepatutnya kena sebut, walaupun dia faham bahasa. Pasal ada bab yang kita tak payah, kita pejam dengan mata dengan bahasa, tapi tengok apa waris syarak. Jadi asal nak sebut hukum syaraknya suruh sembahyang akimu. Apa bahasa kalau ikut orang lelaki saja, orang perempuan tak sembahyang. Tak, yang tu dia termasuk babul iktifak. Iktifaan an zikril muannas bi zikril muzakkar. Tak payah sebut muannas dengan semata-mata sebutkan muzakkar. Bab ni memang kena ada ilmiah Arabik dia, khususnya grammatical dia. Itu juga istilah literature Arab. Dia punya balaghah dia. Tuan-tuan tak faham, susah sikit. Yang itlaqil juz wa iradatil kul. Satu ayat Quran tu walaupun disebut usjudu li Adam wa iz qulna lil malaikah, sebut malaikat. Adakah jin yang iblis termasuk dalam tu? Kalau ikut maksud sebut ulama masuk. Dia yang itlaqil juz iradatil kul, sebut malaikat, sedangkan termasuk dalam dia adalah iblis dan jin. Khusus itu pada iblis, pasal dia termasuk dalam kelompok yang tu yang kalau ikut riwayatnya dia adalah guru pada malaikat sebelum daripada berlaku kes kufur dia tu. Rasa saya jawab soalan lain. Jadi nak berhenti pun memang nak berhenti lah, pasal nak masuk bilangan 10 lagi, kita berhenti pukul 10 lah. Jadi insyaAllah sama akan datang lah. Kita sambung tu, tanda kata ada 10 yang kita wajib tahu dengan tafsil, iaitu pertamanya Jibril atau Jibrail. InsyaAllah kita jumpa situ. Wallahualam, yang baik pada Allah Ta'ala. Silap salah kasar pasti tak sedap dengar tu, silap baik pasti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahaman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.